kita kembali kepada apakah hukum dia. Puan-puan, di sini ada dua hukum. Yang pertama, hukum dia tak boleh puan-puan keluar. Sebab sunyi saja tidak boleh. Bukan saja pergi ke pasar raya, pergi ke majlis ilmu seperti kuliah duha pun tak boleh. Bukan itu saja, pergi ke majlis, contohnya lah dekat Malaysia, dekat masyarakat Melayu ni, kita lepas majlis selepas suami meninggal buat kenduri tahlil contohnya kan. Kita tak buat. Sekarang ni dah baguslah, maknanya ahli keluarga tak buat. Yang buat kejiranan. Jiran-jiran pula buat dekat surau. Lepas tu dia kata, datanglah kak, datang ni untuk kenduri tahlil arwah suami akak. Dalam tempoh anda, puan-puan tidak disarankan untuk pergi. Sebab apa puan-puan tak disarankan pergi? Puan-puan dalam keadaan bersedih. Puan-puan nanti, kita habis tahlil, biasanya apa perempuan-perempuan akan buat? Selain daripada makan-makan, lepas habis tahlil, dia akan buat apa? Dia akan berbual. Dan bermacam-macam dibimbangi, mendatangkan, menambahkan lagi kesedihan. Dan berbual pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Nak datang majlis ilmu macam ustazah, sesunyi. Sebaik-baiknya tengoklah, tanyalah ustazah. Ataupun banyak lagi program-program seperti tanyalah ustaz dan sebagainya. Tuan-tuan, puan-puan khasnya boleh tengok melalui TV. Jadi ustazah tak galakkan puan-puan keluar. Baik, kita ada soalan WhatsApp lagi. Assalamualaikum ustazah, bagaimana iddah seorang isteri itu jika dia seorang yang berkerjaya? Mohon penjelasan ustazah daripada orang Perlis ya. Baik, bagi wanita yang berkerjaya, tempoh bagi dia dalam keadaan iddah, di sini ada perbahasan para ulama. Kata seorang sahabat itu Jabir bin Abdullah, dia sebut kepada baginda, ya Rasulullah, makcik aku ni sudah suami telah meninggal dunia dan nak keluar untuk memetik nakhil. Nakhil ni maksudnya kurma. Dia nak petik kurma yang sudah masak. Sebab apa? Itu adalah sebahagian daripada mata pencarian dia. Nabi SAW memberi kebenaran bagi ibu saudara Jabir ini, maka dia termasuk untuk kita yang berkerjaya pergi keluar kerja untuk mencari nafkah. Sebab apa? Tidak ada orang nak tanggung nafkah kita, maka boleh dalam tempoh iddah dengan syarat puan-puan tidak boleh berhias macam orang ada suami. Tak boleh. Maknanya sekadarnya sahaja. Kalau orang nampak macam pucat, nak buat macam mana kita dalam tempoh iddah? Sabar, pasti ada hikmah di sebalik perintah Allah Subhanahu Taala ini. Baik, Ustazah nak kongsikan kepada puan-puan, apakah ini sangat penting bahagian-bahagian yang kita nak kongsikan di sini, iaitulah bahagian iddah. Okey, ada 3 jenis iddah. Banyak sebenarnya. Jenis iddah. Ni ada berapa ni jenis iddah Ustazah? Kalau ikutkan permasalahan ni banyak ni. Baik, kita pergi satu persatu. Jenis iddah yang pertama, kalau kita cerai yang boleh rujuk. Cerai rujuk. Ataupun disebut sebagai talak raj'i. Talak lah. Ini perkataan daripada Al-Quran. Talak raj'i. Talak raj'i ni bermaksud cerai yang kita boleh rujuk bila ada suami. Yang kedua, ada juga suami tetapi dia tak boleh rujuk dah. Dinamakan sebagai talak bain. Apakah iddah bagi wanita seperti ini? Wanita seperti ini sekiranya dia diceraikan dalam keadaan haid. Katalah kita tengah haid ni, haid baru hari ketiga, suami kita ceraikan. Memang tak patut suami macam ni. Suami kita ceraikan. Apa yang kita nak buat? Maka selepas berlaku penceraian, kalau dalam segi undang-undang di Malaysia ni syariat Islam, kena pergi jumpa dengan qadi, pergi ke mahkamah, dimaklumkan penceraian telah berlaku. Maka dari situ hakim akan memutuskan puan sudah mula kena iddah. Bilakah puan kena iddah? Mengikut kepada Hijriyah. Tidak boleh ikut kepada Masihi ya. Hijriyah. Hijriyah tu merujuk kepada quru', iaitulah 3 kali suci. Macam ni kiraan dia. 3 kali suci. Okey. Ini bagi wanita yang masih lagi haid. Yang pertama, kalau dia diceraikan dalam keadaan suci, boleh solat, boleh mengaji Quran, boleh pergi umrah, diceraikan dia, maka bermulalah iddah dia 3 kali suci, iaitulah bermaksud haid suci. Haid kedua suci. Katalah bulan ni, bulan Mac, haid pertama. Selepas habis haid suci, 1 kuruk. Masuk bulan keempat, April, 2 kuruk. Yang Mei, ini kira senang lah masih tapi kita faham mesti ikut kepada Hijriah. Contohnya Rejab, Sya'ban, Ramadan, 3 kali kiraan dia. Kalau kata kita ni dalam keadaan haid, suami ceraikan kita dalam keadaan haid, kiraan dia lain pula. Kena tunggu habis haid puan, hari ketiga haid ni, habis haid hari ketujuh. Tak kira iddah lagi tu. Maknanya kena masuk haid baru, 1 kali suci, haid kedua, haid ketiga. Makna kiraan dia 4.
Sebab dia tengah haid. Dia haid ni. Diceraikan suami. Haid ini yang dia sedang haid tu tak dikira sebagai iddah. Habis suci dulu. Kira zero. Masuk bulan Rejab, katalah. Dia sebelum Rejab. Rejab, 1 kali haid, 1 kali suci. Mesti haid dulu. Baik, kita ada pemanggil di talian.